Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofarina binti Muhammad Fauzan, C17JA0397. Hari ini saya akan membentangkan kajian saya, iaitu keberkesanan kereta animasi Upin dan Ipin dalam mempengaruhi percakapan kanak-kanak tadika kemas di Kampung Pemantau Sungkai, Pasir Putih, Kelantan. Saya mulakan pembentangan saya dengan pengenalan. Animasi Upin dan Ipin merupakan animasi 3D terbitan daripada Leskopa yang sangat popular di Malaysia, malahan juga di negara jiran kita iaitu Indonesia. Leskopa Production merupakan sebuah syarikat penerbitan dan juga studio animasi 3D yang berstatus MSc di Shah Alam, Selangor. Tujuan animasi Upin dan Ipin disiarkan adalah untuk memberi tauladan kepada kanak-kanak. Selain itu, animasi Upin dan Ipin juga disiarkan adalah untuk menyampaikan nilai-nilai murni dan pengajaran yang boleh diterapkan dari kanak-kanak dalam diri kanak-kanak. Seterusnya iaitu permasalahan kajian. Animasi pada masa kini kurang mendapat sambutan daripada kanak-kanak oleh kerana mereka lebih terpengaruh dengan teknologi canggih seperti bermain games di dalam telefon bimbit. Jadi mereka kurang menonton siri-siri animasi yang disiarkan di dalam kaca televisyen, terutama siri animasi Upin dan Ipin. Jika mereka lebih cenderung kepada teknologi canggih, lama-kelamaan sikap mereka akan berubah kerana kanak-kanak ini mudah terpengaruh dengan keadaan sekeliling. Mereka juga mudah terpengaruh dengan apa yang mereka lihat dan juga apa yang mereka dengar. Jadi dengan adanya siri animasi Upin dan Ipin ini akan dapat membantu kanak-kanak supaya dapat mengambil nilai-nilai murni yang boleh diterapkan dalam diri kanak-kanak. Seterusnya iaitu objektif kajian. Dalam kajian ini mempunyai dua objektif kajian, iaitu mengkaji keberkesanan kereta animasi Upin dan Ipin dalam mempengaruhi percakapan kanak-kanak tadika kemas di Kampung Pemantau Sungkai, Pasir Putih, Kelantan, dan mengenal pasti tahap penerimaan kereta animasi Upin dan Ipin dari segi percakapan terhadap kanak-kanak di sekolah tadika kemas di Kampung Pemantau Sungkai. Seterusnya itu metodologi kajian. Metodologi kajian ini merupakan media yang digunakan oleh pengkaji bagi melengkapkan satu kajian tu. Hal ini akan dapat membantu pengkaji bagi melengkapkan kajiannya dengan baik. Teknik pengumpulan data ini merupakan satu kaedah yang digunakan bagi mengumpulkan maklumat-maklumat yang telah diperolehi berdasarkan soalan kajian. Proses pengumpulan data ini haruslah dilakukan dengan cara yang betul bagi mengelakkan daripada data-data yang diproses tidak menjawab kepada persoalan kajian. Seterusnya iaitu teknik menganalisis data. Teknik menganalisis data merupakan satu kaedah pengolahan daripada maklumat yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data. Terdapat dua teknik menganalisis data ini, iaitu yang pertama teknik menganalisis data melalui pelajar dan juga teknik menganalisis data melalui demografi. Seterusnya iaitu persembahan data. Persembahan data ini adalah bertujuan untuk memberi gambaran dengan lebih jelas tentang maklumat-maklumat yang telah diperolehi. Persembahan data ini akan dibahagikan mengikut peratusan jawapan dan akan dikemukakan di dalam bentuk graf bar ataupun carta pie. Seterusnya iaitu dapatan kajian. Dapatan kajian ini diperolehi melalui kajian soal selidik yang telah diedarkan, kemudian akan dianalisa bagi menjawab kepada objektif kajian. Kemudian, kesemua data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisa mengikut statistik peratusan. Kemudian, kesemua data-data yang telah dikumpulkan dalam penyelidikan ini akan dibahagikan mengikut statistik peratusan. Seterusnya itu keputusan dan perbincangan. Di sini saya lampirkan peratusan yang telah dijawab oleh responses berdasarkan soalan kajian soal selidik yang telah diberikan. Majoriti daripada mereka bersetuju bahawa siri animasi Upin dan Ipin ini memberi banyak impak positif kepada kanak-kanak. Selain itu majoriti daripada mereka juga menonton siri animasi Upin dan Ipin ini. Akhir sekali iaitu kesimpulan. Apa yang dapat dirumuskan dalam kajian ini adalah siri animasi Upin dan Ipin ini sangat-sangat membantu dalam perkembangan seharian kanak-kanak. Bukan sahaja daripada segi percakapan tetapi juga dari segi perwatakannya. Selain itu, generasi pada masa kini kurang terdedah dengan dunia animasi. Jadi dengan adanya kajian ini akan dapat membantu membuka mata semua rakyat Malaysia, terutama sekali ibu bapa kanak-kanak tadika kemas di Kampung Pemantau Sungkai, bahawa
CD animasi Upin dan Ipin ini dapat membantu dalam menyampaikan nilai murni serta mengubah sikap kanak-kanak, terutama sekali dari segi percakapan. Saya akhiri pembentangan saya dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.